maksiat dan ejeki-ejeki masjid, ejeki-ejeki surau, dan yang dimuliakan juga dan serta dihormati para hadirin hadirat sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di bulan Ramadan, bulan yang mana kita sedia maklum bulan ini adalah bulan yang mengajar kita bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin hebat takwanya pada Allah. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran yang mana kita sedia maklum selalu ayat yang kita baca, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu diwajibkan supaya bertakwa pada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Jadi pada saat ini kita nak tengok, kita nak muhasabah diri kita masing-masing. Kita jangan tengok lagi orang sebelah. Kita tengok diri kita, apakah keadaan takwa dalam diri kita di dalam bulan Ramadan terutamanya semakin hari semakin hebat pada Allah. Pandangan orang yang cintakan akhirat, mereka melihat takwa ini ibarat emas yang dipandang oleh pandangan ahli dunia. Suatu perkara yang sangat berharga, suatu perkara yang sangat berharga yang perlu diusahakan. Kita sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang mana dalam ayat ini Allah memberitahu semulia-mulia orang adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling hebat takwanya pada Allah. Jadi takwa ni maksudnya apa? Sebelum kita masuk tajuk mencari rezeki yang halal, kita nak tengok dulu, adakah Ramadan ini datang dan kita menggunakan bulan Ramadan ini untuk mendidik jiwa kita. Dulunya kita bertabiat dengan tabiat yang buruk. Kita tidak menjaga mulut kita daripada larangan-larangan Allah. Kita mengumpat, kita memfitnah, kita mengadu domba dan bermacam-macam lagi. Bahkan kadang-kadang kita tak sedar di laman media sosial kita menaik sesuatu yang dikira mengumpat dan berdosa. Jadi adakah sifat-sifat buruk itu telah terkeluar dalam diri kita ini atau masih lagi melekat? Jadi hari ini kita nak muhasabah diri kita, adakah sifat takwa itu telah sebati dalam diri kita ataupun masih lagi belum nampak? Jadi persoalannya bagaimana kita nak mendapatkan sifat takwa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi orang-orang, petunjuk bagi manusia. Kita sedia maklum, bulan Ramadan begitu sinonim dengan Al-Quran. Sehingga kan dikatakan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Imam Syafi'i telah menunjukkan kepada kita suatu contoh yang sangat baik, iaitu Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Kita ini berapa kali dalam bulan Ramadan? Kita ini
Jangan lihat berapa kali lagi. Adakah kita telah jadikan bulan Ramadan kita ini sebagai bulan Al-Quran? Dan kita sedia maklum, Al-Quran ini begitu mulia sehingga kan bila mana sesuatu itu ada kaitan dengan Al-Quran, dia pun turut menjadi mulia. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi sebaik-baik malaikat, ketua bagi para malaikat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diiktiraf, dikatakan ketua bagi para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan sebaik-baik bulan, bahkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan di dalamnya ada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadr, yang mana malam itu turunnya Al-Quran, dan malam itu dikatakan sebaik-baik malam, sehingga kan lebih baik daripada 1000 bulan. Baik, jadi kita sedia maklum Al-Quran ini datang sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Namun berapa ramai di luar sana masih lagi tidak rasa seronok dengan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupannya. Masih lagi mereka berkiblatkan Yahudi, masih lagi mereka berkiblatkan dengan kehidupan Nasrani, masih lagi mereka berkiblatkan dengan kehidupan yang Allah tak redha pun pada kehidupan itu. Masih lagi ramai di luar sana yang tidak nampak jalan kehidupan sebenar kita, jalan yang membawa kejayaan kita. Jadi hari ini kita tengok Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal, dan kerjalah amal-amal salih. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Al-Maraghi berkata, di sini perintah memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amalan saleh. Kalau kita tengok dalam ayat ini, dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, kulu minat tayyibat, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, wa'malu salihah, dan kerjakanlah dan buatlah amal-amal salih. Menunjukkan apa? Bahawa amalan salih tidak akan diterima jika tidak didahului dengan memakan makanan yang halal. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting, yang setiap daripada kita perlu lihat daripada sumber mana kita dapatkan rezeki kita itu. Daripada sumber mana kita dapatkan rezeki kita itu, dan adakah rezeki kita itu benar-benar halal. Kerana suatu saat nanti disebutkan dalam sebuah hadis, mafhumnya ketika mana di akhirat nanti kaki anak Adam tidak akan berganjak selagi mana tidak ditanya 4. Salah satunya, manakah daripada harta kamu yang kamu dapat tu, daripada sumber mana dan ke mana kamu belanjakan. Jadi itu yang perlu kita usahakan, iaitu pastikan setiap kali kita nak makan, bulan Ramadan terutamanya, kita berpuasa, kita bersahur, kita berbuka, apakah amalan, apakah makanan kita itu makanan yang benar-benar daripada sumber yang halal, dan apakah makanan itu daripada makanan yang halal. Dan kemudian bila mana seseorang itu, kalaulah dia kata, buat apa aku nak lihat makanan ini halal ke tidak, asalkan aku ini terus beribadah pada Allah.
Dia kata macam tu. Maksudnya dia mengabaikan makanan yang halal. Dia kata tak apa, aku tak makan makanan yang halal, tak apa, yang penting aku ini hamba yang taat. Baik, di sini saya nak bawakan satu hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah Taala Maha baik dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihan." Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang saleh. Dan firman Allah, "Wahai orang-orang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menceritakan yang mana ada seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh dan begitu lama sehinggakan tubuhnya diliputi dengan debu dan pakaiannya begitu kusut masai. Kemudian dia menadah tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Rabb, Ya Rabb." Dia berdoa pada Allah. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan hal yang haram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bagaimanakah mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Dan rezeki yang halal bukan sekadar amalan kita, tidak ke pohon berjam-jam itu pun Allah langsung tidak pandang. Jadi inilah, semoga dengan tazkirah yang sebentar sekejap ini menyedarkan kita, di samping kita berlukus lumus dalam ibadah kita, maka kita juga hendak berlukus lumus memperbaiki ataupun menyelidiki daripada manakah sumber rezeki yang kita makan itu. Apakah rezeki itu halal atau syubhat atau haram. Maka bagi yang yakin rezeki yang halal itu, alhamdulillah. Bagi yang merasakan rezekinya itu syubhat, samar-samar antara halal dan haram, maka bagusnya dia tinggalkan, dia perbaiki, cari yang halal. Dan bagi yang masih bekerja dengan mengambil rezeki daripada sumber yang haram, tinggalkanlah. Kerana kita sedar kita di dunia ini tidak lama. Kita di dunia ini tidak lama. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Yang akan terus bersama kita adalah iman dan amal kita. Jadi orang yang bijak, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu, kalau bahasa Melayunya panggil bijaksana. Kenapa tak panggil bijak sini? Bijaksana ni bijak dengan kehidupan di sana. Orang yang bijaksana itu ialah orang yang sentiasa muhasabah keadaan amal dia, dan dia sentiasa perbaiki, dia sentiasa buat amal untuk kehidupan selepas mati. Jadi yang baik kepada Allah, yang buruk atas kelemahan saya sendiri, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah tingkah laku dan sebagainya. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi.